Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Suratul 'ashr, yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya di dalam kerugian, kecuali mereka-mereka orang-orang yang beriman, yang sentiasa beramal saleh. Dan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh itu terus menerus melakukan berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Dalam kesabaran, Shadaqallahul azim. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, Al-Fadil Kekanda Tuan Pengerusi Majlis Ceramah Ilmu pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Aizat Syauqi. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, yang juga merupakan Ketua Dewan Pemuda Parti Al-Islam Malaysia PAS Pokok Sena, yang juga merangkap panel ucap tama sebentar tadi, tidak lain tidak bukan Al-Fadil Kekanda Ustaz Abdul Ghani Abdullah. Bersama-sama menceriakan lagi program pada malam ini selaku pengarah Majlis Dewan Tindakan DUN Parti Al-Islam Malaysia PAS Derga Al-Fadil Saudara Anwar Yatim. Dan yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, yang baru sebentar tadi kita dihidangkan dengan suatu bentuk mau'izah, tazkirah dan peringatan yang cukup cantik, cukup mantap, yang telah disampaikan tidak lain tidak bukan oleh Al-Fadil Tuan Guru kita, Ustaz kita, yang juga merupakan naib Ketua Pemuda Parti Al-Islam Malaysia PAS Negeri Kedah Darul Aman, tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Ahmad Yahya, sekaligus kepada Jawatan Kuasa Pemuda Parti Al-Islam Malaysia PAS Pokok Sena yang menganjurkan program penuh cemerlang, gemilang, terbilang, tidak temberang pada malam ini, sekaligus kepada pimpinan PAS, Dewan Ulama-nya, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda, rakan taulan daripada Parti Keadilan Rakyat Malaysia, kawan-kawan daripada UMNO dan Barisan Nasional, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, serta sahabat-sahabat dan adik-adikku sekalian. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati dalam majlis ini, insya-Allah. Sekali air bah, pantai juga terubah. Hati manusia tidak berubah, tidak gerun dengan amaran Allah. Mangsa banjir berpindah ke sekolah, muda-mudi berpeluang macam dah menikah.
Pengawal menegah, pengawal disergah. Buat tak kisah dengan bala Allah. 48 tahun sudah merdeka. Lelaki perempuan berpoya berpesta. 26 Disember 2004 tsunami pun tiba. 17 Disember 2005 pula banjir baru sahaja melanda. Itulah dia malapetaka. Manusia kini bergelombang dosa. Bergelumang dosa. Itu baru azab di dunia. Bagaimana pula azab di sana? Tanyalah alim ulama yang bijak dalam agama. Muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Apabila kita dengar saja ulasan ceramah pendek tapi mantap yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad sebentar tadi, semua isu yang memang terkini telah pun beliau sebut, dan ana yakin dengan penyampaian yang begitu mantap tuan-tuan, kalau kita tidak faham juga, saya tak dapat ada nak menolong kata orang Negeri Sembilan. Hatta para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, kita disebutkan bagaimana kita masih di dalam ruh hari sambutan hari raya Korban. Kita masih lagi baru lepas saja bertakbir 11, 12, 13 Zulhijjah, kita bertakbir hari raya menyambut kemenangan, pengorbanan. Tapi kadang-kadang bila kita sambut hari raya Korban atau hari raya haji ni, hadirin hadirat, kadang-kadang dia tak serupa macam mana meriahnya menyambut hari raya Aidilfitri atau hari raya puasa. Ada kita tanya baru-baru ni pasal apa hang pun tak balik kampung ziarah mak apa semua, mak bapak hantar dah tua semua ziarah balik-balik sesekali ni. Dia kata tak apalah Ustaz, kita pun tiap-tiap tahun memang lagu tu nya pasal apa ni, raya Korban ni dia raya haji. Jadi kebetulan pula waris aku ni seorang pun tak ada pergi haji, jadi kami tak berapa nak sambut dah tahun ni, dia kata. Ada kepala otak kita duk fikir ada waris kita pergi haji baru rasa nak sambut seronok betul hari raya haji tu. Sebab itu kita tengok kadang-kadang di pagi hari raya Aidil Adha ni tak berapa seramai Aidil Fitri. Pasal tanggapan kita. Sebab itu anak kadang-kadang bersetuju para hadirin sekalian meletakkan hari raya haji itu sebagai hari raya Korban. Besar maknanya Korban ini para hadirin. Kadang-kadang belum sempat lagi tuan-tuan kita merayakan hari raya Korban, terkorban 374 orang tadi Ustaz Ahmad Yahya dah cerita. Dek kerana bangunan runtuh muatan lebih. Di mana? Tak berapa jauh daripada Kaabah tuan-tuan. Nama tempat tu Gaza. Kalau di Kuala Lumpur ada pasar Chowkit Road. Kalau di Mekah pasarnya Gaza tu lah. Runtuh hotel tuan-tuan 374, termasuk 3 orang rakyat Malaysia, hujaj daripada Malaysia. Tak lama lepas tu pula para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, bukan kata dalam keadaan bangunan runtuh, wukuf, lepas wukuf melontar di Jamratul Aqabah. Dan sememangnya pada hari yang terakhir itu orang duk 2.5 juta manusia tu kalau boleh nak serentak nak ambil fadilat waktu melontar sebelum gelincir matahari zuhur ni. Tu yang jadi rimbun ramai tu, sampai mengakibatkan berapa orang pula terbunuh, terkorban. Tapi tak apalah tuan-tuan, mereka berkorban dalam keadaan menyahut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Aku sahut panggilanmu ya Allah. Mati tak apalah juga, mudah-mudahan mati syahid. Berkorban, berkorban. Nak sambut hari raya haji hari itu pula kita tengok hari raya Korban, kita tengok bukan hanya orang aja tuan-tuan terkorban, berapa banyak pula binatang yang terkorban.
Lembu pun dia buat macam demam. Kerbau pun jadi macam baik. Muka selalu memang muka kerbau lah, jadi macam muka baik je. Kambing pun tak mengembek sangat. Maknanya tuan-tuan, ni cerita orang nak sambut hari raya kurban. Sehingga kan bab cerita orang nak berkorban binatang, tuan-tuan, ada satu tempat ni kita je lah, jangan bagi tahu orang lain, kita je malam ni. Nampak mai kata ada satu imam, bukan ketua kampung, bukan JKKKK kampung, imam ni dia kumpul semua nama, seekor lembu 7 nama, 1/7. Jadi seorang duk bagilah. Rupanya ada baru-baru ni kita dapat cerita, ada Pak Imam ni dia panggil semua nama-nama yang mendaftar tu. Karim ke depan, Bedui ke depan, Sarip Dul ke depan. Semua dah ke depan 7 orang. Kemudian, Mam, kami ke depan ni pasal apa? Ni hampa tengok belakang hampa ada apa? Ini lembu, Mam. Inilah lembu yang hampa punya 7 nama-nama ni. Setiap bahagian inilah lembu dia. Hampa tengok betul-betul. Jadi nak buat apa? Akan panggil kami ke depan, Mam. Alah ni lembu hampa yang buh nama semua. Jadi korang 7-7, kalau boleh hampa 7-7 naik atas lembu tu sekarang juga. Kepala otak imam tu. Pasal apa, Mam? Kami kena naik pula? Tak, bagi lembu ni kenal besok, senang esok dia cam hang di akhirat nak bawa hang. Ada sampai lagu tu, Syekh. Itu bab yang tu pula. Makalah kata imam lagu tu, tuan-tuan, makmum lagu mana pula? Lepas tu kalau kita tengok ada satu hamba Allah pula, dia bagi nama awal, first kali nama aku 300 aku bagi. Tiba-tiba bila pembacaan nama, letak nombor 7 nama dia. Dia marah lagi, dia kata, apa ni, Mam, nama aku nombor 7? Bagi yang pertama sekali patut tulis atas lah. Apa beza atas bawah? Ada beza, Mam. Ada satu member bagi tahu, dia kata kalau letak nama ni biar je atas sekali. Kalau hutang ujung, esok lembu tu bawah hang terjatuh pada ujung sekali. Macam-macam korban ni, tuan-tuan, bab korban. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu tak apalah, tuan-tuan. Itu yang pentingnya bersama PAS ini, kita mengeksplorkan jom dakwah, tuan-tuan. Berkorbanlah untuk menuntut ilmu. Dan malam ni Masya Allah, tuan-tuan, kita tengok anak dah hari kelima, tuan-tuan, di Kedah ni. Ni hari kelima dah. Start daripada kata Alhamdulillah malam ni, saya tengok selalu di Al-Ustaz ni, kita pergi belah pendalaman sikit. Alhamdulillah malam ni Masya Allah kita di bandar Al-Ustaz. Dan bila mai ke bandar ni, Masya Allah, kita melihat suasana yang begitu hebat. Kedatangan orang malam ni tak kurang 300,000 orang. Alhamdulillah, termasuk yang tak datang lah. Dan yang paling istimewanya malam ni, tuan-tuan, kita buat ceramah di suatu kawasan yang memang terkenal dengan mak rempitnya. Di Kedah tempat ni jatuh nombor 2. Tapi bila kita datang, tuan-tuan, kita tengok mak rempit pun pakat mai malam ni. Gua tabik sama lu. Maknanya mak rempit ke, mak rok ke, mak dadah ke, minah dadah ke, depa ni, tuan-tuan, pasal apa jadi lagu ni? Tenggelam punca. Pasal apa? Ikut UMNO. Baru balik haji je. Baru balik haji keluar TV. Baru balik haji pramugari duk tunggu bagus saja tepi pintu. Haji UMNO ni, tuan-tuan, turun-turun kapal terbang. Aku nak tengok tu dulu. Dia salam tak pramugari tu? Salam sungguh. Itu baru balik haji. Bukan nak kata, tuan-tuan, tapi hak tu lah cerita dia. Macam mana remaja mak rempit nak follow, macam mana minah dedah nak ikut, sedangkan kita terdedah, tuan-tuan. Orang meninggal baru tutup aurat. Ni Malaysia punya trend ni, fahaman UMNO. Minta maaf, betul tak betul, tuan-tuan? Orang meninggal baru pakai tudung. Cari cukup kepala, cari cukup tutup kepala. Tengok meninggal Allahyarham Datin Sri Endun, the first lady in Malaysia.
kekasih dan buah hati kepada Pak Lah Perdana Menteri kita. Itu ucap takziah. Tapi bila meninggal ni rupanya baru kita nampak. Kebiasaan di Malaysia ni tradisinya, kalau ada orang besar-besar meninggal, baru pakai tudung. Baca berita makcik pakai tudung. Pakai tudung. 7.45 pagi tadi, Alhamdulillah Datin Seri Indon telah kembali ke rahmatullah. Nampak ayu, nampak canggih, nampak dia boleh jaga aurat dia. Tapi pasal apa? Tradisi. Pasal apa kita kata tradisi? Hari tu je lah bergabung tuan-tuan. Besok dia baca berita balik macam pakai tudung tak makcik? Besok dia tu pakai tak makcik? Tak pakai. Cuba tanya dia pasal apa? Semalam pakai tudung, hari ni tak pakai tudung pasal apa? Hari ni tak ada orang meninggal. Kan pelik jawapan macam tu. Pasal apa? Dia ajar budaya ini. Bila lepas bercakap tuan-tuan soal aurat, soal hukum hakam, dia kata hampa ni macam hampa lebih pandai daripada kami. Tuan-tuan, pasal UMNO pandai memerintah lah hari ni tuan-tuan di Batu Gajah. Ni kes baru tadi. Di sekolah, salah sebuah sekolah kebangsaan di Pusing Batu Gajah, tempat aku di Perak tu. Seorang remaja Sikh, seorang remaja Punjabi, yang mana remaja Punjabi ini bapa dia memang orang yang berpegang kuat dengan ajaran Punjabi. Satnam Bahaguru ke apa saya tak tahu, tetapi dia taat pada agama dia. Antara salah satu cara mereka, orang Punjabi ni, mereka mestilah menurut cara bagaimana macam bapa dia pakai serban, rambut panjang dibungkus, kemudian ada jambang. Remaja ini tuan-tuan dipanggil oleh guru besar. Kenapa? Kalau boleh cukup habis bulu-bulu yang mana tumbuh ni, jangan ikut, pasal kita di sekolah. Kelam kelibut berlaku, akhirnya mengadu sampai ke Exco UMNO jugalah di Perak tu, mengadu apa semua. Lalas tuan-tuan, para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahmatullah, keluar di TV3 tadi, remaja beragama Punjabi ini diizinkan untuk meneruskan, dia baik dia nak berjambang ke ataupun meneruskan ke sekolah dengan terus memakai serbannya, kerana itu adalah lambang keagamaan dia. Kita tak boleh usik. Orang Punjabi reti jaga agama mereka. Serban tu, itu syiar mereka. Orang Punjabi boleh jaga serban mereka. Orang Punjabi boleh jaga cara simpan janggut mereka. Dibolehkan pula anak-anak pula ke sekolah begitu oleh kerajaan UMNO. Yang kerajaan UMNO membawa gerakan Islam Hadari ini. Islam Hadari yang dikatakan mampu mengubah minda masyarakat lebih maju, lebih laju. Tuan-tuan, apa berlaku? Orang Punjabi boleh pakai serban pergi ke sekolah. Hari ni tuan-tuan, nak masuk pejabat JAKIM tak boleh pakai kepiah lebay putih. Bukan masuk sekolah, pejabat JAKIM. Takut sangat. Dah terlepas masuk dah. Sungguh tinggi tak apa. Mana kata Islam Hadari dapat tahu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserban, berjanggut itu. Tapi mereka tidak mampu. Tetapi apabila agama orang lain mempertahankan agama, dia boleh pula bagi itu. Ni yang kata UMNO ni tuan-tuan. Kalau adik kakak tak nampak, saya tidak tahulah. Lebay tak boleh ni. Hujung bulan ni aku ada syuting televisyen. Hampa jangan ingat pembangkang untuk dia masuk TV. Syarat pertama, bukan mereka bagi syarat ke aku bagi syarat ke mereka. Boleh pakai serban tak? Ni ustaz minta maaf Ustaz, ni saya kena tanya penerbit dulu lah. Saya kata, tanya penerbit, aku dah tahu jawapan dia dah. Dia kata, Ustaz, bukan kita tak nak bagi pakai serban, bukan kita nak bagi pakai serban, tapi Ustaz tak malu lah, ini program remaja. Saat lagi remaja kita tengok kita ni berserban sangat, nampak macam terlalu ni sangat lah Ustaz. Jadi kalau boleh kita biasa je lah. Nampak mentaliti kita. Tapi tak apalah, takkanlah kerana tak boleh pakai serban kita tak nak berhujah dalam televisyen boleh berdakwah lebih besar, lebih tinggi, lebih world lah tuan-tuan.
Tapi aku kata sekarang ni rambut aku panjang sikit. Rambut panjang tak apa, serban panjang jangan. Tu cerita. Kan terbalik itu semua. Jadi tak sensitif lah isu tuan-tuan ya, di dalam isu keagamaan. Tadi Ustaz Ahmad dah sebut tuan-tuan. Sebab itu saya nyatakan bahawa bapa orang Allah dalam bab berkorban ni, remaja mak rempit malam ni kena ingat tuan-tuan. Tengok macam iklan televisyen lah. Iklan tak salah iklan lah. Kena berkorban sikit di hijrah tuan-tuan. Iklan tu habis semua dah. Mak, pak, anak yang patah kaki berlakon. Budak-budak ni mereka ingat dia kita tak sayang sama mereka. Yang maknya pun cakap juga, sehari dua ni ada lah elok sikit, kata mak dia. Ada mak rempit saya baru ni meninggal, 2 orang, satu meninggal, satu patah kaki. Pemberita tanya, macam dek, member kau dah kantong meninggal, kau patah kaki, komen sikit. Member dia patah kaki kata apa? Alhamdulillah abang. Alhamdulillah lagi. Pasal apa Alhamdulillah? Alhamdulillah lah bang, dia ni selalu juga ucap ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus. Dia pun dah mampu atas jalan lurus, kira okey ya. Mak rempit kena ingat, tenaga kamu diperlukan bukan sekadar memulas minyak, mengkentutkan orang lain di jalan raya. Ni bahasa depa, aku kentut hang ya. Song. Hari ni bukan mak rempit, mak motor je beb, cakap kau. Mak kereta pun banyak. Berapa kali kita tengah hello bawa kereta pelan-pelan, sekali lalu kereta kan banyak enjin sekarang macam tu, depa modify. Udah tu lampu tu tak duduk tang depan, kat bawah lantai tu warna biru je. Kok hijau boleh tahan juga, biru juga. Tu macam mana nak berubah kalau duduk biru pakat duduk lama lagu tu. Begitulah tuan-tuan. Sebab itu dalam korban ini remaja kena ingat, berapa ramai member meninggal, dia bawa balik apa? Itu persoalan yang paling penting. Apa dia bawa balik? Tanya ma rabbuka, tak boleh jawab. Wa man nabiyuka, tak boleh jawab. Wa ma imamuka, akademi fantasia katanya. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Wa ma ikhwanuka, bumi putra katanya. Pasal UMNO suruh bumi putra. Dia tekan Islam tu. Islam boleh menyelamatkan kita, bumi putra belum tentu tuan-tuan. Kita yakin dengan Islam itu. Ini yang pas nak ajak menghayati Islam secara sebenar. Bukan nak tuduh hampa tak pandai, kami pandai. Dah berapa soalan. Tanya lagi, wama dinuka, apakah agama kamu? So budak-budak ni jawab, Islam hadari kita. Malaikat pun tengok, oh ni orang Malaysia ni. Malaikat pun tahu kat Malaysia aja ada Islam hadari, negara lain tak ada. Mak rempit nak bawa balik apa? Sebab itu remaja jangan khawatir dengan mendekati jemaah PAS ni tuan-tuan. Orang tuduh PAS PAS, parti ajaran sesat. Anak nak habaq main pada malam ni, PAS bukan parti ajaran sesat, tetapi parti P itu penghapus, A itu ajaran, S itu sesat, penghapus ajaran sesat. Nak agak ke UMNO tuan-tuan, masya-Allah, kerajaan langit tak jumpa lagi. Tak jumpa, kerajaan langit tak jumpa. Jumpa lagi? Tak jumpa. Ada saat ada kata duduk di Besut, ada saat kata duduk minum kopi kedai Kota Baru. Merata dah tuan-tuan, tak jumpa. Saya tak tahulah kebenarannya tuan-tuan, tapi yang paling last sekali orang hantar kat aku, dia kata, Ustaz, mungkin Ayah Pin sedang berada di Batu Kif dan telah menukarkan namanya ke Ayah Pan. Tu tak tahulah betul tak betul, wallahu alam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hak mana tak jumpa. Black metal Ustaz Ahmad Yahya dah sebut cantik dah. Benda ni kita habaq lama dah lama dah. Habaq lama dah. Tengok sekarang baru nak kaji. Nak kaji apa tuan-tuan? Benda ni depa dalam keadaan minat kepada muzik. Itu yang menyebabkan PAS ni tuan-tuan, beberapa orang kata ni tak terima muzik langsung kan? Tak. Kalau remaja khawatir mendekati PAS kerana kita tolak hiburan, Maui World kita bawa ke Kelantan tuan-tuan. Itu hujah paling bernas. Maui World, walaupun ada ulama-ulama juga bergeseran, itu fitrah tuan-tuan, fitrah manusia. Ada suka berdendang, ada yang tak suka. Macam Maui, dia suka berdendang, menyanyi kerana suka, menari kerana cinta, macam-macam lagu lah. Itu style dia.
Tapi yang penting Tok Guru ni Aziz bawa Mawi tu nak habaq mai kata kita tak tolak hiburan, dan dia sebarang penyanyi datang ke Kelantan ada akta dia. Lagu nak nyanyi lagu mana, pakaian macam mana, interaksi macam mana, penonton pula bahagi kanan, tengah, kiri. Bayangkan lelaki cantik aja kanan belah kiri, muslimat tengah-tengah, anak kecil dengan mak bapak dia. Maklum saya lah budak-budak ni bukan boleh biar. Kalau dia dah Power Rangers bertemu Doraemon, dia akan menjadi satu aura yang lain. Jadi mesti dikontrol oleh mak bapak. Yang paling canggihnya tuan-tuan, bila panggil Mawi ke Kelantan, baru keluar spesies-spesies yang tak pernah keluar ni. Itulah yang Tok Guru nampak. Kalau aku panggil Tok Guru alim ulama datang, hak-hak tu yang main mengaji pun. Tapi aku panggil pelik sikit, Mawi, Masya Allah, keluar rambut pang pun datang, rambut putih anak harum sambal malam pun datang, semua datang. Jadi jelas di situ kita buat semayang maghrib berjemaah. Lepas semayang maghrib berjemaah ada kuliah. Tu yang mak rempik dia rasa pening kepala tu. Bila Tok Guru isytihar dia kata mai semua datang. Tapi kalau boleh pakat bawa mineral water satu-seorang. Member kata apa ni, konsep buat mineral water ni? Oh, haus minum pun. Dia pun bawa. Lepas tu Tok Guru kata kalau boleh bawa pula semua yang nak datang, mari awal-awal bawa sejadah satu seorang. Mak rempik lagi pening kepala, apa barang ni konsep buat sejadah ni. Lalas mak rempik seorang dia kata, oh mungkin nak lapik pungkok kot. Okey lah, bawa lah. Dia pun bawa juga. Sekali dia sampai awal, saf depan sekali, dia cakap engkau. Bila dah berdiri saf depan sekali, waktu maghrib masuk tuan-tuan, kelam kelibut. Orang lain dah hayya 'alas salat. Orang semua bangun sembahyang. Mak rempik, mak rock, mak metal ni semua. Awak ni tak jadi konsert dah, pindah mana? Dia tak tahu orang sembahyang maghrib. Bukan mak rempik sini mengaji. Ni mak rempik Afrika nun. Begitu. Bangun. Semaya. Nasib baik orang sebelah ada. Semaya. Oh semayang. Allah. Ambil semayang mana? Tu mineral water. Oh tengok putih anak harum sambal malam tuang air tu dia dengan rambut brutal ambil wuduk. Mana nak jumpa macam tu tuan-tuan? Bila semayang macam-macam spesies ada. Macam-macam ada. Relek je 4 orang rambut panjang. Relek. Tunggu mari. Tak kisah. Kena semayang lah. Habis tu pula duduk bagi salam. Ustaz Nasaruddin Daud naik pentas pula. Bagi kuliah maghrib pula. Mak rempik kuliah pula. Bawalah Mawi punya pasal aku tunggu lah. Ini benda yang tidak dibincang oleh UMNO. Yang UMNO nampak dengan mengubah Astra Jabat menulis dalam surat khabar, seolah-olah mencari silap kita nak buat. Memang mana ada program kita nak satisfy semua orang tuan-tuan. Ceramah pun tak boleh nak satisfy semua orang. Sekali lagi kita ceramah, boh nyanyi, ada orang kata apa ustaz ni duk nyanyi ya. Bila kita tak nyanyi, kita keluar ada remaja datang salam, awak ustaz lagu ni tak keluar langsung lah. Kita nak satisfy semua orang tak boleh. Tapi apa yang ada itulah adanya tuan-tuan. Tok Guru ambil jalan, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh nak basmi semua black metal, heavy metal, thrash metal yang merosak hip hop. Yo, ya au. Semua rosak ini tuan-tuan. Maka apa dia buat? Panggil Mawi. Itu sebagai batu loncatan. Dan alhamdulillah Mawi bagi presentation yang baik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ini yang kita katakan tuan-tuan, dalam keadaan berkorban itu, berkorban lah tuan-tuan. Remaja alhamdulillah malam ini kita akan balik tuan-tuan ibu bapa rahimakumullah. Dan sekarang ni macam-macam kisah kita dengar tuan-tuan ya. Apabila ramai yang terkejut dengan kekalahan Parti Al-Islam Semasa PAS di Dun Pengkalan Pasiak. Ramai orang Al-Ustaz juga bertugas berminggu-minggu di sana. Kami di Perak pun begitu. Jangkanya memang menang dah. Tengok orang Masya Allah, hebat Masya Allah. Ceramah PAS ni tak sana apa. Dan lebihnya tuan-tuan, bila bertanding pilihan raya kecil di Serambi Mekah namanya Kelantan, di bawah pimpinan Tok Guru ni, orang-orang UMNO dan BN datang berkempen ke Dun Pengkalan Pasir, berubah, totally berubah, exchange, berubah kerana apa? Tak sama dengan mereka
merayu undi di negeri lain. Ku tengok tuan-tuan, Masya Allah, macam-macam. Kain rentang tu BN meneng Kelantan Sening. Orang peh pula tahu pula BN meneng rakyat Demang. Tiba-tiba kita kalah juga. Gantung pula BN meneng, BN, B tu banjir, N tu naik, banjir naik. Sampai menjangkit ke Segamat Johor nun, punya jauh daripada Kota Baru. Itu dah diulas tuan-tuan. Kalah tuan-tuan, kita bukan kalah atas dasar quwwah, bukan kalah atas dasar istidraj, bukan kalah atas dasar barakah, tapi kita menang atas dasar takwa walau kalah di sisi masyarakat. Apa masalah? Sebab itu bila postmortem dibuat, bila bedah siasat pilihan raya yang lalu dibuat, baru kita tahu. Memang tuan-tuan, kita ni kadang-kadang menjadi apa tuan-tuan? Timun depa durian. Tapi ingat, timun memang kadang-kadang durian golek tak mana timun kena sakit, tercucuk, aduh sakit. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila aku pula nak attack durian, memang tak boleh, hang timun. Tapi sedarlah para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, bila durian makin tua, makin buah penghujung, dia jatuh, kadang-kadang orang nak belah, tengok-tengok dah ada ulat apa semua ni, dia kata tak apalah, jangan buang, ni ada isi kuning lagi ni, kita simpan buh dalam peti ais. Buh peti ais, lama-lama buh garam ke apa, dia jadi tempoyak. Tuan-tuan, ketika itu tempoyak dihidang bersama sambal belacan. Bila campur tuan-tuan, sebelah ulam timun, time tu timun pula tenyeh pula sambal belacan lah. Muslimin muslimat rahimakumullah, bila tak tahu syarat kerja dakwah dalam terus, hak ceramah, hak derma, hak boleh berkempen. Sebab tujuan PAS wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita mengajak jalan kebaikan. Kalau UMNO kata dia nak bawa hadari, bawalah, tapi buktikan, itu je. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita kalah di pilihan raya sana kerana apa? Sebab ada postmortem yang dibuat, betul lah pihak keselamatan telah menjaga dengan baik keadaan sekitar di sana, FRU-nya, bombanya, rela kepujuk dan sebagainya, itu semuanya jaga, alhamdulillah, terima kasih. Cuma baru kita dapat tahu, insya-Allah pada pilihan raya umum akan datang, kalau jadi pilihan raya ini, pastikan ada satu kawasan lagi yang kita lupa nak jaga setiap kali pilihan raya datang. Jadi kita ajak, kita syorkan pada pihak keselamatan atau pihak berkuasa yang berwajib atau SPR supaya menambah sedikit anggota untuk menjaga kawasan ini pada pilihan raya akan datang, insya-Allah. Di manakah kawasan itu? Kawasan perkuburan. Pasal abah kawasan perkuburan kena jaga juga, daripada mati dah, bila pilihan raya dapat hidup balik. Ni kelebihan Malaysia. Macam-macam lah, sundel bolong ada, nini towok ada, tuyul ada, hak keluar dalam parit ada, macam-macam. Zombie keluar. Sebab itu ramai hari tu, Ustaz, saya berasa kampung ni ada hantu lah, aku duduk tengok ada hantu. Baca ayatul kursi, insya-Allah lari hantu. Jin ke yang tak elok ni takut ayatul kursi, tapi yakinlah, baca elok-elok, insya-Allah berdepan dengan jin hantu, mudah-mudahan lari dia dengan izin Allah. Lari, selalu baca lari. Tapi di sana Ustaz, saya bertempung dengan suatu hantu, saya baca juga ayatul kursi, tak lari Ustaz. Lain kali kalau nampak hantu tapi baca ayatul kursi tak lari, jangan baca ayatul kursi, ambil kursi empuk kepala dia. Itu bukan hantu, pengundi hantu lah nama itu. Tapi kalau menang tuan-tuan, main dengan hantu ni tuan-tuan, kita tak daya nak apa-apa. Pasal hantu ni dia nampak kita, kita tak nampak dia. Sebab itu marilah sama-sama menghirup udara demokrasi. Dan bagi PAS kita kalah, tapi insya-Allah kita menang. Dari segi sudut ketakwaannya, kita dah berserah segala-gala kepada Allah. Kita berserah, kadang-kadang kita tahu kita ini lemah. Bak kata lagu, Ya Rabbana Rabbana Rabbana, Ya Rabbana Rabbana Rabbana, Ya Tuhan kami, Kau yang menguasai hati, kami telah lupa senantiasa bersalah. Kita yang bersalah.
Tapi marilah pimpin sama-sama rakan taulan UMNO balik jalan pulang. Bukan apa yang berlaku sekarang, mereka kata PAS betul, PAS betul. Kalau PAS betul pasal apa? Pak Syahnun Ahmad tak ikut PAS lagi. Ini persoalan. Tuan-tuan, dalam bidang politik ni, pemimpin datang, pemimpin pergi. Hak pribadilah Dr. Emeritus Pak Syahnun Ahmad untuk tidak aktif lagi dalam PAS. Itu hak pribadi dia, kita tidak boleh. Sebelum ni sumbangan dia ada, alhamdulillah kita mengucapkan ribuan terima kasih. Tapi tuan-tuan nampak, pemimpin datang, pemimpin pergi, datang dan pergi. Bila kita melihat tuan-tuan, Dr. Emeritus Pak Syahnun Ahmad adalah seorang penulis tersohor dalam negara kita, tapi alhamdulillah sabit Dewan Undangan Negeri Pengkalan Kecil mengadakan pilihan raya kecil baru-baru yang lalu, kita melihat seorang lagi tokoh penulis veteran dalam negara yang sememangnya begitu rapat dengan Cik Dad waktu pemerintahan Dr. Seri Dr. Mahathir Tun Dr. Mahathir dahulu, dialah menjadi penulisnya, dialah jadi pengampu dan semuanya. Siapa tidak kenal dengan nama Pak Habib, seorang penulis dalam surat khabar, dalam media. Beliau pernah menulis buku yang agak memang mengecilkan hati Tok Guru, dan Tok Guru sebut baru-baru ni bila dia buat sebuah kitab, sebuah buku yang mana menggambarkan seolah-olah Kelantan ini, kalau nak makan sup tangan pergilah ke Kelantan, menggambarkan tangan dipotong, hudud itu. Dia menulis sewaktu di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir, dan dia sendiri sebut apabila dia telah berhijrah bersama PAS dalam pilihan raya baru-baru ini, dia pun berkempen bantu, walaupun dia telah masuk ke lingkungan 50-an 60-an, tapi biarlah, dia kata jangan salahkan saya kerana saya tak ikut PAS. Dulu saya bukan tak nak ikut PAS, tapi saya pun tak ada ruang nak berjumpa dengan orang PAS. Itu kata dia. Dan pada masa tu saya bawah Dr. Mahathir. Dr. Mahathir ni mungkin dia punya cahaya kuat sangat sampai bulan saya tak nampak, dia kata. Itu kenyataan dia dan yang kita dengar sendiri. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau orang lain dah tak nak pakai, ibarat saya ni penyapu buruk lah, kata dia. Dia orang penulis, orang seni cakap tuan-tuan, tapi dia kata insya-Allah kalau orang lain tak nak pakai, saya pun insya-Allah, kalau orang lain rasa saya tak berguna lagi, insya-Allah mungkin saya ada gunanya untuk perjuangan PAS. Takbir. Itu yang kita mau. Tapi itulah masalah kita, kuih tua baru masuk PAS. Hak muda-muda ni. Tapi tidak heranlah kalau UMNO menyajikan rancangan-rancangan yang macam-macam tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, black metal, isu black metal tuan-tuan, black metal ni tuan-tuan, yang macam mana boleh jadi sesat. Hampa tengok ada seorang bekas black metal, umur 15 tahun, bukan 17 tahun, bulu hidung pun baru panjang, masuk black metal. Pasal apa? Yang kita pelik tuan-tuan, inilah didikan. Yang pelik, orang Melayu je kebanyakan menganggotai kumpulan sesat ini, JIT ni, black metal ini. Orang Melayu Islam, orang Cina ada terlibat black metal? Tak ada. Orang India, walau dia black, tak metal. Itu kelebihan yang mereka ada. Kita menjulang nama Melayu hebat, Hadari itu ini. Tengok anak orang Melayu tijak Al-Quran, anak orang Melayu Islam minum, hirup darah kambing. Kita mendapat satu kenyataan daripada sumber yang boleh dipercayai, seorang pensyarah terlibat sebagai mentor dalam kumpulan black metal ini, dan beliau pernah mengadakan, dia ni Malaun ni pernah mengadakan suatu persembahan ritual di sebuah rumah kosong yang jauh daripada bandar Ipoh, tapi di sekitar bandaraya Ipoh. Buat malu company. Aku ingat kat Sungai Petani aja, Ipoh pun ada tempat aku juga. Malu company sungguh. Dia buat di situ 4 gadis tak memakai surat benang, meletakkan Quran, 3 penyuruh, 1 penyuruh, 3 naskah Al-Quran. Kambing sekok tengah-tengah tuan-tuan. Budak ni cerita, budak ni dia ditarbiah oleh Ustaz Hanafi daripada jabatan apa di Kuala Lumpur. Dia yang habaq cerita tu bagaimana Ustaz, kami bila tengok pensyarah ni dengan muka dia yang kita sudah tidak kenal, kerana apa? Dicat begitu dan begini, pakai gincu warna hitam, mata bercelap. Dia suruh buat apa? Dia suruh berzikir dengan menyatakan bahawa syaitan is God.
Ini yang Ustaz Ahmad Yahya cerita tadi. Allah jadikan kita, Tuhan jadikan nafsu, kita kena ikutlah, kita kena ikut juga. Allah jadikan juga syaitan, kita kena puja syaitan. God. Siapa Tuhan mereka? Syaitan. Sambil mereka berzikir, tuan-tuan, apa zikir dia? Ada juga zikir puak-puak ni. Zikir dia apa dia? Fak Allah, fak Muhammad. Astaghfirullahalazim. Maki Allah, maki Muhammad, tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, kalau akidah sampai sembelih kambing, tuan-tuan. Ambil air tu, buat macam air sirap Bandung. Ambil pula gelas 12 orang, isi seseorang, minum, sambil minum zikir lagi. Budak tu ditanya oleh Ustaz Hanafi, ni pasal apa buat persembahan macam ni punya teruk, kelang kabut dengan darah apa, pasal apa? Kami kumpulan black metal Ustaz ketika itu menyambut kelahiran syaitan besar, dia kata. Ada syaitan besar, syaitan kecil. Syaitan ni tak kata besar, hak kecil, hak prebet dia hantar, kita dah kantoi dah. Kan? Hak prebet aja. Semayang juga, tengah semayang jatuh ke atas nombor. Ha, tu hak prebet je baru tu. Kalau hak general duk kacau kita, aku tak tahulah tuan-tuan. Ha, itu sebab para hadirin, dekatkan diri dengan Al-Quran. Pas mengajak, bukan sekadar baca Quran. Kita kalau nak cakap baca Quran ni tuan-tuan, sampailah ni surah tu juga. Saya bukan nak kata ke orang, tapi itulah dia. Sedangkan memang dipupuk untuk kita memahami Al-Quran. Hari ni berapa kerat pula yang boleh faham Quran, dan berapa ramai pula lagi yang tak boleh baca Quran. Ramai je. Tanya mak-mak rempik semua, dia tahu. Berapa ramai mak rempik saya jumpa di gurun Kedah RNR. Ramai mak rempik, ramai yang jemaah kita juga. Dia kata, Ustaz, aku tak tahulah, kawan aku teruk, dia tak boleh mengaji Quran tu. Dan itu satu hal. Tuan-tuan, Quran yang hak hafiz tu, itu pun tunggang terbalik kadang-kadang. Pasal 6,666 ayat duk apel dalam kepala, macam-macam nak fikir, tuan-tuan. Baca kadang-kadang tergelecek situ, dapat awal. Itu tak apalah, hafiz. Dia hafal pun 30 juzuk. Kita tak usah nak sembang 30 juzuk. Qul ya ayyuhal kafirun je. Lah pakcik tu orang tu lah, dia hafal surah tu lah dulu kini selamanya. Tengok orang imam tak ada, pakcik sila nampak tua lebih ya. Kita kira tua lebih ya. Baru pakcik tu pun tak apa, orang tak ada. Ya Allahu Akbar. Sampai waladhdallin semua habis, alhamdulillah, amin. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kuih lama kuih lagi kuih sumbat, kuih lama kuih lagi sumbat. Yang belakang dah pening awak ni, tak jumpa jalan. Wala ana abidum ma abantum wala antum abiduna ma a'bud. Allah member belakang tak boleh tahan. Lakum dinukum waliyadin. Terus rukuk, terus terkejut buruk imam. Itu surah Al-Kafirun. Panjang sikit daripada pula surah Al-Asr. Mukadimah anda baca tadi. Wal Asr tu pun sikit, itu pun lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dah masuk surah Wat-Tini wa Zaitun pula hujung pula dah. Awal dah elok sangat dah bunyi Arab. Kata Quran ni tuan-tuan, dia serupa unta kalau tak ditambat, macam kuda tak ditambat dia lari. Tadi saya jumpa satu hamba Allah peniaga. Saya ustaz dulu, saya belajar dengan Ustaz Lah Nun dekat pondok sana, masya-Allah. Tegih dia sampai hafal lah saya Al-Quran, alhamdulillah. Surah apa hafal? Al-Mursalat dengan Al-Jumu'ah, alhamdulillah saya hafal ustaz. Sekarang kantoi ustaz. Pasal apa? Tak amal. Sebab itulah dengan didikan tarbiyah ni yang pas nak buat tuan-tuan. Kita bukan nak merapu para hadirin. Hari ni kita tengok apa dah berlaku sekarang ni, kelang kabut. Ni pula cadangan kerajaan, pula ada kerajaan cadangkan, Persatuan Guru pula merancang untuk mengizinkan bahawa pelajar-pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah. Jadi kecoh pula dah. Ni telefon bimbit ni tuan-tuan, sekarang ni bukan ada SMS saja.
SMS tu pun kadang-kadang dia perlu, bukan tak perlu. Macam suami balik duduk kedai kopi sembang, lepas kopi jantan, kopi larat, kopi mengkudu, habis kopi kau, lepas tu melekat terus tak boleh nak angkat. Sampai isteri di rumah pun pening kepala, awak lah paknya tak balik lagi ni. Hantar SMS lah. Isteri yang tercinta dia hantar SMS. Dia pun hantar 4 lek kit bang, kata kan. 4 lek kit tu cepat balik sikit lah. Itu kalau tengah elok. Kalau tengah marah pula 4 pos bang, cepat mampu ya bang. Itu tengah marah. Itu kaedah teknologi kita manfaat. Islam disuruh memanfaatkan teknologi, tapi jaga-jaga kalau tidak dibalut dengan iman dan takwa. Yang ni kita ceramahkan ni tuan-tuan. Yang UMNO duk kata kita pecah belah masyarakat, tak ada untung sokong PAS macam-macam. Depa ni nak tuduh PAS ni waktu pilihan raya Nun di Pengkalan Pasir itu. Aku tengok pimpinan-pimpinan UMNO dia dah macam wali songo dah turun ke Pengkalan Pasir tu. Yang tak pernah pakai jubah tu dia pakai jubah ke pihak lebay. Jadi kita kalau boleh kita tukar lah kerajaannya ada. Rengkong tu tukar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Begitu keadaan dia. Telefon bimbit ni ada 3G sekarang Syekh. 3G ni makcik, kita boleh bercakap dengan anak cucu kita muka nampak. Hulala nampak. Kau bayang tengok kalau lah remaja-remaja pelajar yang setahun jagung, yang baru nak kenal dunia, yang baru nak kenal freedom, kebebasan, yang digarap dengan hawa nafsu, kirinya syaitan, depannya iblis, dunia belakang nafsu menunggang dia. Ada pula teknologi macam ni, pasti mereka salah gunakan tuan-tuan. Sebab apa? Kita adalah orang-orang yang terdahulu. Tak ada zaman teknologi canggih itu pun banyak dosa kita lakukan. Kalau adalah teknologi semudah itu, lagi mudah nak buat dosa. Kalau apa? Kalau tidak ada iman dan takwa. Manfaatkan teknologi. Tapi bayang tuan-tuan, hari ni tuan saya cakap lagu macam-macam telefon. Tuan-tuan malam ni lagu macam-macam tu dalam telefon tu. Ada lagu seroja, ada bunyi telefon orang call kan. Ada bunyi lagu dakwah, ada yang baca Quran, ada bunyi azan. Itu alhamdulillah. Tapi tengoklah suasana kita sekarang tuan-tuan. Esok duduk dalam tandas berjam-jam anak kita ni. Dah tu pakat jadi gila semua. Pasal apa? Bercakap seorang-seorang nak beli ayam. Wahai dia bercakap dengan gambar tu. Dahlah kita dalam bilik rumah masing-masing tuan-tuan, tak dengar Quran dah, tak dengar dah. Ada apa fikir dunia. Soal mati ni seorang tak nak fikir tuan-tuan. Tengok bilik pertama hak alung hang yang paling tua tu, lagu apa keluar? Masya Allah. Lonely, ada lonely. Ada lagu lonely tu, lagu kartun. Tengok bilik kedua pula, lagu apa pula? Hak yang perempuan paling tua pula, bawah abang tadi, dengar lagu apa pula? Pontianak harum sundal malam. Tengok pula bilik yang nombor 3 pula, anak yang paling kecil pula. Ting 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 ting. Wang bunyi katak, lagu katak berlaku sekarang ni tuan-tuan. Mana lagu Islam tak ada tuan-tuan. Ialah Jakim dia buat kerjasama dengan IKIM.FM buat nasyid minggu ini tuan-tuan. Buat live talikas macam kita buat juara lagu, boleh buat live. Tapi hak Islam ni saya tak nampak tuan-tuan. Kita ni Islam ni macam itulah tuan-tuan. Buka Quran, tutup pun Quran. Pertengahan hampa nak buat apa, hampa punya pasal. Kalau buka mula tu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita pun bangun subuh tu, naik belah rumah. Tapi lepas tu korang dia keluar cerita Luna ada, Ruby pun ada. Bukan faham pun cerita Sepanyol pukul 3 petang tu. Tapi duk nganga situ lah macam faham. Kita tengok, bukan kita faham, tengok baju dia pakai bukan faham pun. Hak baju dia pakai tu aku faham. Dia cakap tu apa tu orang tak perlu Sebastian nak kata Lina. Berapa tak faham pun makcik oi. Apa faham? Kita ni Melayu ni hebat tuan-tuan. Bab tiru, bab suka ni orang Melayu nombor 1.
Macam Bollywood, bukan tak boleh. Macam cerita bau-bau ni, Kabir Kushi Kabir Gang, itu cerita bagus. Ada jugalah kalau kita tengok mesej dia, kasih ibu tu sampai ke mati. Tapi yang kita sarankan tuan-tuan, banyak filem-filem Bollywood yang baik, tapi yang tak baiknya lagi banyak. Ni masalah. Yang tak baik tu pula kita tonton jadi budaya dalam masyarakat kita. Sebab tu hari ni orang bersubang di pusat. Ni baru ni saya duduk Pandan Indah, waktu masuk studio saya relax je, kena kopi, relax. Sekali datang satu Minah lah cakap engkau. Minah tu pakai baju steng je cakap engkau. Steng. Baju steng, ni t-shirt tali nak putus. Pakai seluar jean, tapi jenis pisak pendek tau. Pisak pendek. Bila pisak pendek, mana pungkok belakang ni ternampak sikit. Tak macam mana tuan-tuan, aku tengok belakang dia tu semua cop penuh. Tu belakang pungkok. Aku bukan tengok, tengok aja. Kalau aku tak tengok, macam mana aku nak buat ceramah? Aku tak tahu. Ada lambang macam-macam, bunga raya, ada macam-macam. Bukan anak orang Cina, bukan anak orang India, anak orang Melayu Islam. Sekali dia duduk relax, tu katok apa depan anak? Katok Salem Light, isap rokok. Main seorang lagi pula, member dia satu spesies yang sama waktu dengannya pula, cuma lain rokok Marlboro tuan-tuan. Rokok, anak muda, anak dara. Dia hijrah Kuala Lumpur tu, mak bapak dia tahu dia buat kerja apa saya tak tahu tu, merokok, relax. Last kali saya tengok member dia seorang lagi, yang ini otai sikit, orang lama sikit, tapi dia perempuan macam jantan pula. Datang jalan tu ranggi, dia duduk sekali tengok, Masya Allah, katuk apa tuan-tuan? Gudang garam lah cakap engkau. Kau bayang tengok orang perempuan isap gudang garam, meletup-letup. Astaghfirullah kasih. Itulah tuan-tuan, bersenda bergurau tidak salahnya, tapi adalah batas. Tapi jangan kita sampai bila orang sebut hudud politik. Ini yang UMNO tanam. Sampai Al-Fadhil Datuk Isa Abah Harum dulu, mantan mufti besar Selangor, pernah berceramah satu masjid. Ada satu pakcik ni, dia ada virago je. Virago tok. Dia ada virago, dia selalu bawa. Tapi Alhamdulillah dia pergi kuliah. Tapi dia pesan kat mufti, bekas mufti ni, dia kata, Ustaz Datuk, kalau boleh janganlah cerita bab hudud-hudud ni, jangan ceritalah. Kat taman saya ni semua bendera ada, jadi kita kena hormati. Bahal hudud tu hukum Allah. Punya takut orang UMNO marah, dia ditekan. Akhir dia sebut, Datuk jangan ceritalah, kalau boleh tolong no, jangan cerita. Datuk pun faham tak cerita. Potong-potong tangan ni, aku tak mau dengar Allah tu, kalau boleh anak tak mau dengar Allah ni. Ni politik jangan masuk. Tu cara depa ni lah. Satu hari tu habis mengajak, turun Datuk Isa Abah Harum, dia tengok kulu kiliak budak ni, tak tahu nak pergi mana. Yang seorang lagi ni, yang pakcik tadi, ada motor virago. Orang masjid pun tanya, apa siapa kelang kalibut ni? Allah Syekh, motor virago aku hilang lah. Betul lah. Dia marah. Dia bila hilangnya? Ustaz Barum kata, tak tahulah Ustaz, saya geram betul lah. Ni Ustaz lah, kalau kata kalau saya jumpa orang curi motor saya ni Ustaz, aku potong, aku kerat tangan dia. Tu hudud lah tu, dia Ustaz Barum. Bila kena tang dai dia, hak tu yang kata hudud Ustaz. Allah, hak tu lah. Kena tang dai baru nak mengaku Islam tu cemerlang, gemilang, terbilang. Tak sembang lah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tu belum lagi kita cerita tadi, sebab tu rumah tangga juga main peranan penting tuan-tuan. Ceriakan rumah tangga, barulah senang kita berdakwah tuan-tuan. Kalau kita mak bapak pun suami isteri communication breakdown dengan anak-anak, bagaimana kita nak ajak? Suami isteri kalau dulu minum satu straw tuan-tuan, kelapa tu satu straw, dua tak main, satu hak mana ada gencu, hak tu yang aku nak minum balik. Yang tak ada gencu tak lekat minum. Tua-tua ni kita kena buat. Ada satu hari tu, ada saya tanya, buat apa Ustaz, dah tua dah. Tak, bukan masalah tua. Ada setengah lagi pula, malas Ustaz, geli Ustaz. Geli pasal apa? Tak lah, dulu muda-muda ya lah, biasa lah Ustaz. Sekarang ni mula-mula dia minum, lepas tu dia nak bagi saya tak larat. Minum pasal apa Ustaz? Saya tengok misai dia macam biskut dah masuk dalam tu Ustaz. Tu satu hal juga. Otak-otak lah sikit. Muslimin muslimat rahimakumullah. Begitulah. Jadi tengok, telefon bimbit ini tuan-tuan, ini benda-benda yang mencabar. Kalau tidak balik perundangan Allah, mereka tercari-cari, UMNO tercari-cari, BN tercari-cari. Last kali tuan-tuan, percayalah, hari ini Hajjah Datuk Seri Syahrizal Abdul Jalil turun, sebelum turun daripada Mekah, turun KLIA, dia sendiri dah habaq mai, dia kata apa? Apapun kalau kita nak buat ya, kalau boleh ya, kita janganlah menyinggung ya
urusan ulama. Kita jangan mengganggu urusan ulama kerana mereka lebih pakar. Bukan mereka tak tahu tuan-tuan, tapi jenis kita lah, bila datang tsunami baru semayang. Habis penuh tu Arena Gurun yang aku singgah tadi tu, penuh tu waktu tsunami 26 Disember tu, dah nala punya orang. Sampai budak-budak mak rempit nak semayang pun tengok apa, penuh orang, tak payah semayang, tak payah semayang terus pasal orang dah penuh. Dia semayang, dia pun ada pesen juga. Macam satu baru-baru ni orang pergi kursus, yang 3 orang dalam bilik, seorang kaki semayang, 2 orang cakui. Yang ni semayang subuh ni dia bangun seorang-seorang. Yang pelik tu 2 orang ni duk pegang kain dia yang tengah semayang tu. Yang dia 2 orang ni tidur, dia pegang kain orang semayang. Lepas salam elok pula dia lepas. Awak udahlah, hampa tak semayang, hampa nak pergi tarik kain aku pasal apa? Hampa tak semayang lah. Kami dah semayang lah. Bila semayang? Tadi? Mana dia? Tu aku pegang kain hang yang aku semayang tadi. Shot lah tu. Kepala otak ada dengan semayang main shot-shot. Astagfirullahaladzim. Ni kepala otak kita simple. Soal agama ni mainan je. Tidak ada suatu keadaan yang drastik nak menekan tuan-tuan, sehinggalah hari ini masih diperbincangkan pemberian kondom percuma, suntikan jarum percuma. Jarum bukan suntikan, jarum percuma nak dibagi. Bayang kondom dibagi percuma. 2 perkara. Sama ada dia ni akan mengakibatkan orang terpelihara dari penyakit kelamin, atau yang kedua akan menggalakkan orang membuat perhubungan seks secara bebas. Ini yang menjadi masalah. Kita berbalik pada iman. Kita orang PAS ni pandu balik pada iman. Kalau iman dia okey, tapi kalau kita tengok purata yang tak semayang, apa berlaku jenayah sosial dengan remaja yang makin ganas tuan-tuan, apa kita nak harap dah bagi benda-benda ni, dia akan salah guna. Itu tarbiyah penting tuan-tuan. United Kingdom dah buat di Kanada, tak jalan. Amsterdam buat di Belanda, tidak jalan. Semua tidak berjaya. Di UK, United Kingdom buat, tidak berjaya. Kita nak buat. Hatta ada penagih-penagih dadah, dia kata kami mana main jarum baru, dia kata. Jarum baru lecet, jarum lama lah. Kan? Dah cucuk darah kawan ni, masuk darah kawan, barulah kek. Jarum baru lecet. Itu. Dan saya dapat berita tuan-tuan, sekarang ni dadah generasi kedua lebih hebat, iaitulah pil ekstasi. InsyaAllah akan datang ni banyak rancangan di televisyen dan juga karya-karya media yang menceritakan bagaimana seorang budak ni dia berhadapan dengan penagih ekstasi. Dia hisap ekstasi ni tuan-tuan sampai dia terjun daripada rumah dia, tak ingat apa dah. Sebab itu berhibur biarlah sekadar. Kalau remaja nak berhibur pun, saya kata tadi, kalau nak tengok Bollywood pun tengok yang elok-elok lah. Macam kalau kita tengok di Pakistan, dia ada Nusrat Fateh Ali Khan. Mengapa Malaysia tak eksplorkan dia? Lagu-lagu dia banyak ketuhanan. Yang dia eksplorkan lagu-lagu memuja-muja dewa itu dan dewa ini. Bak kata lagu yang pernah dipopularkan oleh Nusrat Fateh Ali Khan, Malikul mulk la syarika lahu, Malikul mulk la syarika lahu, wahdahu Allahu 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 ye zami jab nate ye jahan jab nata, chand suraj nate azama jab nata, razi haq bhi kisi paraya jab nata, razi haq bhi kisi paraya jab nata, tab nata kuch yaha ta magar tu hi tu Allahu. Ada kalimah Allah, Allah, Allah. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kalau tidak jadi macam sekarang lah kalimah yang ada apa, lagu budak-budak muda, kau tertarik, kau tercantik, kau memang tembam, kau tertarik, kau tercantik, kau memang tembam, lagu tembam berlaku sekarang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, waktu pun dah habis tuan-tuan. Banyak panjang ceramah tuan-tuan, ada 8 lay lagi tak habis. Tapi walau bagaimanapun insya-Allah tuan-tuan, terima kasih kerana datang dan
Semoga-moga kedatangan kita ini ada manfaatnya tuan-tuan di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa balik, tolong kita berikan maklumat terkini ini kepada rakan taulan untuk sama berhijrah bersama Parti Al-Islam Smash Pas. Boleh tuan-tuan? Takbir! 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 Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik kadang-kadang datang daripada UMNO dan Barisan Nasional. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh Fadil Ustaz Aqil Hai. Saya mewakili pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Tuan-tuan, maka selesailah majlis ceramah kita pada malam ini. Banyak mutiara-mutiara ilmu yang kita perolehi, maklumat-maklumat terbaru, maklumat-maklumat semasa, dan jawapan kepada da'ayah kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, ilmunya, maklumatnya, dapat kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, dan kita ajak mereka untuk sama-sama memastikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional tidak akan memerintah lagi, insya-Allah. Tuan-tuan, saya ambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih kepada penceramah-penceramah kita, kepada Fadil Ustaz Aqil Hai, Fadil Ustaz Ahmad bin Yahya, kepada seluruh para petugas, kepada cawangan Taman Nuri, Majlis Tindakan Dun Lerga, dan kepada semua tuan-tuan yang sanggup hadir dan sanggup untuk menyumbangkan sumbangan derma kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat rahmat, pertolongan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita menutup majlis pada malam ini dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, innal insana lafi khusr, lilladzina amanu wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Sehingga kita bertemu di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.